Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah kita akan membincangkan ataupun membaca tentang bab Kitabul Udhiyah, bab kurban daripada kitab Minhajut Talibin. Kitab Minhaj ataupun matan Minhajut Talibin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi matan Minhajut Talibin ataupun kitab yang bernama Minhajut Talibin ini satu kitab yang sangat masyhur di dalam disiplin ilmu fiqh, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Minhajut Talibin adalah satu kitab yang sangat besar pengaruhnya di dalam mencorokkan ataupun menjadi satu kitab yang umdah, satu kitab yang penting lagi yang muktamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana yang pertama melihat dari sudut pengarangnya sendiri, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang faqih, yang alim, lagi pula beliau ini menduduki ataupun pangkat ataupun maqamnya di dalam mazhab Syafi'i ini sebagai mujtahid tarjih itu sendiri. Baik, jadi matan Minhajut Talibin disyarahkan oleh beratus ataupun berpuluh syarahan daripada ulama-ulama yang datang setelah daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di antara syarah-syarahnya yang masyhur adalah Kanzur Raghibin yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Begitu jugalah kitab Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini, Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj oleh Imam Ramli, dan juga beberapa lagi syarahan yang penting yang menjadi rujukan oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang belajar di dalam mazhab fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan membincangkan hari ini tentang bab kurban ataupun Kitabul Udhiyah. Kita akan bacakan matan sahaja, iaitu matan yang dikarang oleh Imam Nawawi ini, matan Minhajut Talibin, tanpa kita melihat kepada syarah-syarah yang disebutkan tadi, untuk kita mengambil barakah dan pemahaman daripada matan Minhajut Talibin ini. Dan kitab Minhaj ini juga merupakan satu kitab yang menjadi silibus yang dipelajari di keseluruhan dunia Islam, khususnya untuk mempelajari fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan diletakkan oleh ulama menjadi kitab yang paling tertinggi dibelajar dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya orang akan mengaji kitab Minhaj ini pada peringkat muntahi. Seorang talib, seorang pelajar fiqh ini nak menjadi faqih, mesti dia menguasai masail-masail, mempelajari sehingga khatam dan menguasai kitab Minhajut Talibin ini. Maka barulah boleh diterima ataupun boleh diakui kefaqihan seorang itu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam fiqh Syafi'i, baik fiqh Syafi'i. Jadi
menjadi tingkatan silibus bagi tingkatan kitab yang tertinggi lah, khususnya pada pendidikan institusi pendidikan pondok, madrasah, pesantren dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Kitabul Udhiyah. Ini satu kitab pada membicarakan tentang udhiyah. Udhiyah ini maksudnya korban. Jadi udhiyah boleh dibacakan udhiyah dan juga boleh dibacakan adhiyah, ya. Bidammil hamzah wa kasriha. Boleh baca udhiyah dan juga dibaca idhiyah. Jadi ada dua cara ataupun dua bacaan pada udhiyah ini. Boleh dibaca udhiyah dan juga boleh dibaca adhiyah. Jadi makna udhiyah adalah tadhiyah, yakni penyembelihan. Udhiyah penyembelihan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hiya sunnatun la tajibu illa biltizam. Hiya sunnatun la tajibu illa biltizam. Hiya, udhiyah tersebut, sunnatun merupakan sunnat, la tajibu illa biltizam, tidak wajib udhiyah ataupun penyembelihan korban ini illa biltizam, melainkan dengan nazar. Jadi di dalam hukum korban, kita melakukan korban terhadap satu binatang, sama ada lembu, kambing ataupun hewan-hewan yang lain, maka di dalam fiqh, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, hukum penyembelihan korban ini dibahagikan menjadi dua. Yang pertama, sunat muakkad. Sunat muakkad. Yang kedua, wajib. Jadi ada dua hukum korban di sini. Khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama sunat muakkad, yang kedua wajib. Jadi bilakah korban itu menjadi sunat muakkad dan bilakah korban itu menjadi wajib? Maka kita jawab, korban itu menjadi sunat muakkad apabila tidak dinazar. Yakni seorang nak buat korban dengan korban yang biasalah. Sebagaimana dia nak masuk untuk melakukan korban dengan menyertai korban di sesuatu tempat, di kampungnya, di tamannya, di perumahan dan sebagainya. Masuk dengan tiada niat untuk bernazar. Dia hanya mendapatkan anjuran ataupun ibadah, nak dapatkan ibadah sunat tu sendiri. Maka hukum korbannya sunat. Satu lagi, korban adalah wajib hukumnya apabila seorang itu bernazar. Jadi kalau seorang itu bernazar, kata aku nak buat korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala, aku bernazar untuk buat korban, ya, seorang itu bernazar. Jadi bila mana seorang itu bernazar untuk buat korban, dia ta'yin ataupun ditentukan dengan maksud dia itu bernazar. Jadi dia niat nak buat korban kerana dia nak nazar. Maka hukum korban yang nazar tadi adalah wajib. Jadi bila mana berbeza hukum, berbezanya jenis korban yang dilakukan tersebut, maka hukum pun akan menjadi beza. Maksudnya hukum dari segi makan tak sama. Jadi kalau korban sunat, orang yang buat korban itu boleh dia makan. Bahkan sunat kepadanya untuk makan korban tersebut. Dan juga orang-orang ahli keluarganya. Yakni orang yang dia menanggungkan nafkah mereka. Seperti isterinya maupun anaknya dan orang-orang yang lain yang dia tanggung nafkah. Maksudnya boleh dia dan orang yang dia tanggungkan nafkah makan daripada korban yang sunat muakkad tersebut. Itu kalau korban itu dibuat dalam bentuk sunat muakkad. Kalau kata korban itu dalam bentuk nazar yang kita katakan tadi, korban yang wajib,
maka hukum makan korban yang wajib, yang nazar tadi, hukumnya adalah haram bagi siapa? Bagi orang yang melakukan korban tadi dan juga orang-orang yang di bawah nafkahinya. Ini orang yang dia menanggungkan nafkah mereka itu. Maka disebabkan itu perbezaan dari sudut sunat dan wajib. Jadi kalau sunat, korban sunat boleh dimakan, bahkan sunat dimakankan. Adapun korban nazar, iaitu korban wajib, tak boleh dimakan bagi orang yang buat korban dan orang yang dia tanggungkan nafkah mereka. Baik, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam matanya, hiya sunnatun la tajibu illa biltizam. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan lagi, wa yusannu limuridiha alla yuzila sya'rahu wala dhufrahu fi 'ashri Zulhijjah hatta yudhhiya. Dan disunatkan, ini disunatkan, mana sunat ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih. Itu kan makna sunat yang kita dapatkan daripada definisi ataupun tarif yang disebutkan dalam kitab fiqh ataupun dalam kitab usul fiqh. Di sunat ni ma yusabu ala fi'lihi, perkara yang diberikan pahala mengerjakan. Kita buat benda yang sunat, Allah Taala bagi ganjaran, bagi pahala. Wa yu'aqabu ala tarkih, wala yu'aqabu ala tarkih, itu sunat, tidak disiksa ataupun tidak diazab meninggalkan perkara sunat tersebut. Jadi kalau orang buat sunat dapat pahala, tinggal sunat tidak mendapat dosa dan juga siksaan daripada Allah. Jadi katanya, kata Imam Nawawi, wa sannu limuridiha, dan disunatkan bagi orang yang mengerjakan korban, alla yuzila sya'rahu, untuk dia itu tidak menghilangkan bulunya. Jadi makna sya'rahu ni rambut dan juga sekalian bulu yang ada di tubuh badan kita. Jadi orang yang nak buat korban, sunat tidak menghilangkan sekalian bulu dan juga rambut yang ada pada tubuh badan dia. Makna kata tak boleh cukur, tak boleh gunting bulunya itu. Wala zufrahu, dan tidak kukunya, kuku dan bulunya, fi 'ashri Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, hatta yudhhiya, sehinggalah dia berkorban binatang tersebut. Hatta yudhhiya, sehinggalah seorang tadi melakukan ibadah korban. Jadi maksudnya orang yang nak buat ibadah korban ini sunat bagi dia untuk dia tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut dan sekalian daripada bulu-bulu yang ada pada tubuh badan seorang tersebut. Ini sunat lah. Ini masuknya 1 Zulhijjah, sampailah dia nak sembelih haiwan korban dia nak buat pada tahun itu, maka 1 sehingga dia dikorban, dia buat sembelihan korban, maka disunatkan kepadanya jangan dia memotong kuku, jangan dia memotong rambut, jangan memotong sekalian bulu-bulu yang ada. Itu sunat yang disebutkan di dalam fiqh kita. Dan ini sudah tentulah bersumberkan ia daripada hadis-hadis yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana matan Minhaj ini adalah matan yang ringkas dan yang padat. Jadi Imam Nawawi tidak datangkan dalil-dalil daripada hadis kan, tapi kalau kita baca dalam syarah-syarahnya seperti dalam Kanzur Raghibin, dalam Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kesemuanya akan disebutkan dalil. Dan kita nak ikhtisar di sini, kita tidak membaca ataupun menyebutkan dalil daripada mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi orang yang nak mengerjakan korban itu sunat jangan dia potong, cabut, cukur bulu dan juga kukunya. Mulai daripada 1 Zulhijjah sehinggalah haiwan tersebut dikorbankan. Maksudnya kalau kata 10 Zulhijjah dia lakukan korban, sampai 10 lah. Sampai mana haiwan itu disembelih, lepas pada haiwan itu disembelih,
barulah boleh dia potong kuku dan juga rambut dan bulu-bulu yang lain. Jadi kalau kata dia potong juga, tak ada masalah. Ini kan kita sebut dalam konteks sunat. Jadi sunat ni perkara yang kita buat pun tidak didapat dosa ataupun disiksa. Sunat. Kemudian, wa an yadhbahaha binafsihi wa illa falyashhadha. Dan bahawa yazbahaha, sembelihlah seseorang tersebut akan haiwan korban tadi binafsihi, dengan dirinya. Jadi sunat juga seorang itu dia sembelih dengan sendirinya. Maksudnya kalau kata dia nak buat korban, binatang korban tersebut, sunat dia sembelih diri dia sendiri. Tapi dikaitkan in ahsana zabha. Maksudnya kalau kata dia itu orang yang pandai sembelih lah. Orang yang pandai sembelih, dia sembelih lah sendiri. Orang yang pandai sembelih kambing sendiri, orang yang pandai sembelih lembu sendiri, maka dia sembelih sendiri. Itu lebih baik lah. Lebih afdal, lebih cantiknya, lebih comelnya dia sembelih sendiri. Itu. Wa illa falyashhadha. Kalau kata tak mampu, falyashhadha, hendaklah dia mempersaksikan akan haiwan tersebut, akan haiwan yang nak disembelih tersebut. Maksudnya dia minta orang lain sembelih, tapi dia ada waktu nak sembelih tadi. Maksudnya dia pun berniat lah, maksudnya mewakilkan haiwan yang dia nak sembelih tadi, haiwan korban itu, dia wakilkan kepada orang lain. Dia wakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Wala tasihu illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, wala tasihu, dan tidak sah korban illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin. Haiwan korban tidak sah melainkan daripada unta, wa baqarin dan lembu, wa ghanamin dan kambing. Jadi 3 ni je lah. Unta boleh, lembu boleh. Itu termasuk dalam lembu. Ini kata ulama adalah kerbau. Termasuk dalam jenis lembu lah, kerbau tu. Jadi boleh lah. Wa ghanamin, dan kambing. Kambing ni ada 2 jenis. Yang pertama dipanggil sebagai ma'zin. Yang kedua dipanggil sebagai dha'nin. Ma'zin wa dha'nin. Ma'zin tu kambing biasa. Kemudian dha'nin itu adalah biri-biri. Jadi kambing boleh dari sudut kambingnya, kambing yang bukan biri-biri ataupun kambing biri-biri. Jadi haiwan yang selain daripada ini tidak sah dilakukan korban. Seorang tu nak lakukan korban dengan kijang misalnya, tak boleh. Dengan kuda misalnya, tak boleh. Dengan rusa, dengan haiwan-haiwan yang lain yang tidak disebutkan, maka tak boleh. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh, walaupun dengan ayam. Walaupun korban dengan ayam, tetapi itu kaul bukan yang asah, bukan kaul yang rajih, bukan kaul yang azhar dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun ada sebagai pendapat ulama yang mengatakan hatta dengan ayam sekalipun boleh dikorbankan. Maksudnya kalau kata dia tak mampu, tapi dia nak juga merebut asawab, merebut pahala daripada korban tersebut, maka sebahagian ulama mengatakan boleh walaupun dengan ayam. Tetapi itu kita nak sebutkan apa? Bukan kaul yang rajih, bukan kaul yang menjadi muktamad di dalam kaul mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi yang muktamadnya ibil, unta, lembu dan juga ghanam, kambing. Wa syartu ibilin, dan syarat lembu, syarat unta, an yat'ana fi sanah as-sadisah. Itu bahawa masuklah ia unta fi sanah as-sadisah pada tahun yang ke-6. Maksudnya 5 nak masuk 6 tahun. 5 tahun nak masuk ke 6 tahun. Maka umur unta tadi boleh dah dibuatkan korban pada unta tadi. Jadi bab masalah ataupun dalam bab menyembelih haiwan korban ni dalam sudut umurnya adalah sama seperti mana haiwan yang dikenakan zakat. Jadi umur haiwan yang dikeluarkan zakat, yang dibolehkan dalam bab zakat tersebut, jadi sama dalam bab udhiyah ni. Jadi sama juga dengan bab akikah. Akikah dikiaskanlah sama dengan bab korban. Jadi kalau kita nak buat korban dengan ibil, iaitu dengan unta,
umurnya mesti 5 nak masuk ke 6 tahun. Jadi sebelum itu belum cukup umur untuk dibuatkan haiwan korban. Jadi mesti kena tunggu dulu lah. Tunggu sampai umur 5 nak masuk 6 tahun barulah dibolehkan dia untuk cukup umur, dipanggil cukup umur untuk melakukan korban. Kemudian wa baqarin wa ma'zin fi salisah. Dan kambing dan lembu, wa ma'zin dan kambing fi salisah pada 3. Yani lembu, kalau seorang itu nak buat korban dengan lembu ataupun nak buat korban dengan kambing, maka mestilah korban haiwan tadi 2 nak masuk ke 3 tahun. Jadi ayata'na fi salisah. Jadi syarat lembu dan juga kambing 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Wa dha'nin fi saniyah, dan biri-biri fi saniyah. Kalau biri-biri nak masuk 2 tahun, satu nak masuk 2 tahun. Itulah takaran umur, ukuran umur binatang haiwan yang kita nak melakukan korban. Jadi haiwan ataupun binatang yang tidak mencapai had umur yang kita sebutkan tadi, maka tidak sah untuk dilakukan korban. Kalau nak melakukan penyembelihan biasa tak ada masalah. Cuma kalau dalam kita nak buat ibadah korban, haiwan tersebut mesti mempunyai cukup umur yang kita sebutkan. Wa yajuzu zakarun wa unsa, dan bolehlah zakar lelaki ataupun jantan, wa unsa dan yang betina. Jadi masalah tentang jantina haiwan. Ini tentang jantina haiwan. Imam Nawawi kata wa yajuzu zakarun wa unsa. Diboleh haiwan itu sama ada jantan ataupun betina. Jantan ataupun betina. Jadi kalau nak buat korban dengan haiwan jantan boleh, nak buat korban dengan haiwan betina boleh. Cuma yang betina aku pastikan tidak hamil, sebab nanti kalau haiwan yang hamil nanti ada khilaf ulama. Ada sebahagian ulama membolehkan, sebahagian ulama tidak membolehkan. Itu disebutkan dalam ikhtilaf lah. Cuma di sini Imam Nawawi tidak menyentuhkan tentang masalah tersebut. Imam Nawawi kata boleh sama ada jantan ataupun betina. Cuma nanti kalau betina yang hamil, di situ ada khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan boleh, setengah tidak boleh. Wa khasiyun wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin. Wa khasiyun, dan boleh juga haiwan yang khasi, yakni haiwan yang telah dihilangkan dimandulkan. Dia khasi ni yang dah dimandul. Dia boleh. Haiwan yang dimandulkan ni boleh. Kenapa? Kerana pada kebiasaannya haiwan yang telah dimandulkan, maksudnya haiwan yang makulul lahmuha, haiwan yang dimakankan daging, apabila haiwan tersebut dimandulkan, maka pada kebiasaannya haiwan itu akan bertambah lagi isinya. Isinya bertambah, gemuknya itu bertambah. Jadi bila bertambah tak ada masalah, kerana itu membanyakkan daging. Kecuali yang menyedikitkan daging, itu akan disebutkan ilatnya di dalam kitab fiqh. Maksudnya ulama-ulama kalau menyatakan kalau perkara yang dilakukan pada haiwan itu, kalau kata menghilangkan dagingnya, maka tak boleh dibuatkan korban. Tapi kalau perkara tersebut membanyakkan dagingnya, seperti dia khasi ataupun dimandulkan haiwan itu, kerana khasi bukan menghilangkan daging, tapi dia membanyakkan daging, maka sah haiwan yang telah dikasih ataupun dimandulkan untuk dijadikan binatang korban. Baik. Wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin, dan bermula unta. Wal baqaratu, dan lembu, an sab'atin, daripada 7. Jadi maksud 7 ni apa? 7 bahagian. Mak kata seekor lembu boleh dikongsikan 7 orang. Seekor lembu boleh dikongsikan 7 orang. Begitu juga unta. Kalau unta pun boleh dikongsikan 7 orang. Jadi seekor lembu boleh dikongsikan 7 orang, seekor unta pun boleh dikongsikan 7 orang. Tetapi kalau nak buat seekor unta seorang,
seekor lembu pun seorang, itu tak ada masalah. Dan inilah yang kita buat di masyarakat kita ya. Biasa kita buat adalah seekor lembu kita letak 7 bahagian lah, 7 nama. 7 dapat. Kemudian kalau kata seekor lembu itu ataupun unta yang mempunyai 7 bahagian, sama ada kesemuanya bahagian tersebut dengan niat untuk melakukan korban ataupun setengahnya niat untuk melakukannya selain korban, bagaimanakah hukumnya? Jadi kita jawab, hukumnya boleh. Jadi makna kata seekor lembu, contoh seekor lembu ada 7 bahagian. Ada 4 bahagian sahaja yang orang tersebut nak melakukan korban, peserta itu melakukan korban. 3 lagi tidak melakukan korban, sama ada dia nak makan sendiri ataupun 3 lagi itu dia nak buat akikah. Jadi hukumnya boleh, tak ada masalah. Cuma bergantung pada niat masing-masing ketika mana dia nak melakukan ibadat korban tersebut. Jadi tak semestinya seekor lembu maupun unta yang mempunyai 7 bahagian tadi kesemuanya dengan meniatkan untuk melakukan udhiyah. Tidak semestinya. Makna kata boleh berbeza. Boleh berbeza daripada satu lembu itu berbeza niat-niat masing-masing. Kerana walaupun satu lembu dia dianggap ada 7 lah. Maksudnya bila 7 itu dianggap masing-masing niat. Dia tak sama. Masing-masing ni masing niat. Walaupun bercampur dalam seekor lembu itu bercampur, ada yang nak buat akikah, ada yang nak buat korban, maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Wasyatu an wahidin, dan kambing an wahidin daripada seorang. Kalau kambing seorang. Jadi kalau kambing seorang je, dia tak boleh 7 bahagian. Wa afdaluha ba'irun summa baqaratun summa dha'nun summa ma'zunnya. Daripada kesemua binatang tadi, mana yang afdalnya? Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, katanya wa afdaluha, dan haiwan yang paling afdalnya untuk dilakukan korban. Wa afdaluha, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, binatang yang paling afdal untuk melakukan korban adalah ba'irun. Ba'irun, unta. Summa baqaratun, kemudian lembu. Summa dha'nun, kemudian biri-biri. Summa ma'zun, kemudian kambing. Jadi binatang ni pun ada juga mana afdalnya. Daripada binatang-binatang yang kita sebutkan tadi, yang paling afdal adalah unta lah. Jadi ghalibnya pada tempat kita mungkin kadang jarang, nadir ataupun jarang lah kalau kita orang nak buat unta ni. Tapi yang kebiasaannya banyak lembu. Sebab tu summa baqaratun nombor 2, yang afdal adalah lembu. Nombor 3 dha'nun, biri-biri. Kemudian barulah ma'zun, kambing. Bahkan dalam kitab-kitab ulama pembahasan fiqh ni menyebutkan lagi, cuma di sini Imam Nawawi tak sebut lah sebab bukan syarah. Dalam syarah-syarahnya disebutkan lagi, bahkan hatta dari sudut warna sekalipun ada afdalnya. Maksudnya kalau lembu pula, mana yang afdal? Lembu yang warna putih ke warna hitam, ataupun yang warna coklat? Disebutkan oleh ulama yang paling afdalnya warna kecoklatan, warna yang nak coklat-coklat. Itu lebih afdal daripada warna hitam. Dan juga warna putih. Itu disebutkan dalam syarah-syarah. Di antaranya dalam Iqna' juga disebutkan. Dan juga dalam syarah-syarah yang kita baca, yang kita sebutkan tadi, dalam kitab Mahalli ataupun dalam Hasyiah Qalubi dan Umairah dan sebagainya. Jadi dari sudut binatang pun ada mana afdal, mana yang kurangnya. Dari sudut warna pun ada. Wa sab'u syia'in afdalu min ba'ir, dan 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta. Kalau kita nak buat utamanya, buat 7 ekor kambing. Lebih utama daripada seekor unta. Wa syatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin, dan seekor kambing lebih utama, lebih afdal pada unta yang dikongsikan. Sama juga dengan lembu pun. Maksudnya seekor unta dibahagi 7.
dengan seekor kambing yang seorang je buat, mana lebih afdal? Lebih afdal seekor kambing tersebut berbanding 7 ekor unta. Bukan 7 ekor unta, satu unta yang dikongsikan 7. Sama juga dengan lembu, kan? Seorang ini dia buat korban seekor kambing. Seekor kambing seorang lah, nama dia seorang. Dengan dia nak masuk seekor lembu daripada satu bahagian daripada seekor lembu tu, 7 bahagian. Satu daripada 7 bahagian seekor lembu. Mana lebih afdal? Maka jawapannya yang lebih afdal adalah seekor kambing untuk satu orang berbanding satu bahagian daripada 7 bahagian daripada lembu ataupun unta untuk satu orang. Itu lebih afdal. Walaupun pada asalnya lembu itu lebih afdal daripada kambing, unta itu lebih afdal daripada kambing. Tapi kalau kata unta dan lembu itu dikongsi, maka kambing lebih afdal. Kambing lebih afdal. Wa syartuha. Jadi sampai situlah pembahasan kita kali ini. Dulu kita berhenti di situ dulu, tentang bab haiwan-haiwan yang dibolehkan melakukan korban, yang kita bacanya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Minhajut Talibin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.